Cikgu tunggu lagi 2 minit lah. Start kelas. Okay, dah 75 minit cikgu mulakan kelas lah. Minggu lepas cikgu ada suruh awak buat karangan cerita. Ada soalan tak untuk cikgu nampak ada hanya Puvanes dengan Darwish saja hantar, tapi Darwish cikgu tak faham satu apa pun awak tulis sebab tulisan awak tak nampak. Bila awak gambar pun cahaya lagi kan. Okay, Puvanes cikgu dapat baca sebab dia punya jelas. Sebab tu cikgu tak tanya awak punya Darwish. So cikgu rasa kan untuk karangan, cikgu memang nak awak tulis dalam Microsoft Word. Boleh faham? Microsoft Word ada kan dalam komputer, laptop, dalam phone pun ada. Awak download saja. So awak type kat situ. Jadi kan sekarang ni hantar, awak gunakan aplikasi tu. Okay, sebab cikgu tak dapat nak tanda. Susah. Okay. So nanti hantar. So minggu lepas ni cerita, so minggu ni kita buat soalan. Sekejap. Okay. So ni soalan Terengganu. Okay, percubaan Terengganu 2018. Okay, percubaan Terengganu 2018. Okay, masih lagi bahagian C. Okay. So masih lagi bahagian C, cikgu nak hari ni korang pilih antara soalan 1 atau soalan 2. Korang nak soalan mana? Kita akan bincangkan untuk hari ni. Cikgu rasa satu hari kita buat satu karangan lah sebab cikgu bagi awak 2 karangan, awak tak siapkan karangan kedua tu. Okay, so satu hari satu karangan. Okay? Cikgu undi. Siapa yang nak soalan 1, bagi tahu cikgu. Tengok siapa majoriti, kita jawab soalan 1 atau soalan 2. Sebab soalan 1 tentang laporan, soalan 2 tentang karangan fakta. Okay, iaitu cara-cara mewujudkan keluarga bahagia. Okay, so awak nak mana satu? Nanti minggu depan kita akan, contohlah awak pilih hari ni soalan 1, minggu depan soalan 2 pula, macam tu. Kita akan bincangkan juga dua-dua ni. Tapi hari ni siapa nak, kita nak soalan mana? Soalan 1. Dari soalan 1 Zara, Afiq dengan Razan, soalan 1. Okay, soalan 1 ah. So 3 daripada 4 orang, okay. So 1 kita bincang hari ni soalan 1. Minggu depan baru soalan kedua. Okay. So hari ni kita bincang dahulu untuk karangan laporan. Okay. Laporan karangan bahagian C, awak kena ingat, nampak tak? Kena lebih 80 dan juga tidak lebih daripada 120 patah perkataan. Okay, so sekarang ni cikgu nak awak salin salin soalan ni. Soalan 1, hari kemerdekaan telah disambut pada setiap tahun di negara kita. Tulis satu laporan lengkap tentang aktiviti-aktiviti sempena sambutan hari kemerdekaan tersebut. Okay, tulis .
Okey, sudah semua? Salin soalan. Soalan 1 tu. Sebab nanti cikgu akan terus pergi ke whiteboard. Jadi cikgu tak akan tunjukkan lagi soalan ni. Okey. Apa cikgu bagi masa? Lagi 2 minit cikgu mulakan. Ke 3 minit? Lagi 3 minit ah. Mari kau nak yang lain. Okey. So salin dulu. Nampak ke? Belum baik. Cikgu tu ni Okey, nampak soalan dia? Ini. Soalan 1 Salin ni saja, tak payah salin atas ni. Salin soalan 1, Hari Kemerdekaan telah disambut pada setiap tahun di negara kita. Tulis satu laporan lengkap tentang aktiviti-aktiviti sempena sambutan Hari Kemerdekaan tersebut. Itu saja awak kena salin. Okey, dah. Dah? Okey. So hari ni kita belajar tentang laporan. Okey. Okey. So laporan, tahu kan format laporan macam mana, betul? Kan dah banyak kali kan belajar kan laporan? Itulah cikgu rasa ada yang pergi ni kot. Tak apa, nanti cikgu dorang lambat, cikgu tunjukkan balik soalan ni pada dorang. Okey, tak apa. Sementara tu kita jangan lengahkan masa biar dorang lambat kan. Jadi nanti cikgu akan ulang balik untuk dorang saja. Okey. Okay, so sekarang ni so sekarang ni ini adalah contoh karangan laporan. Ini karangan, sorry. Bukan. Cikgu tunjukkan pada awak. Kita bincang balik macam mana karangan laporan. Cikgu letakkan. Okey. So ini contoh saja, jangan salin Cikgu bagi contoh. Okey, karangan laporan awak kena ada laporan, tajuk laporan tu. Laporan dia apa? Okey. So laporan ni, tajuk laporan ada dua cara awak buat. Yang pertama, huruf besar semua. Okey, huruf besar semua.
Ataupun kalau awak letak huruf besar semua, awak tak payah gariskan. Okey, tapi kalau awak letak macam ni, huruf kecil semua, tapi pangkal huruf ni huruf besar, awak kena gariskan. Dan pastikan tarikh ni berada di tengah-tengah. Okey. Kemudian pastikan ada 6 perenggan. Okey, perenggan pertama mesti pendahuluan. Perenggan kedua sampai perenggan keempat adalah isi, kemudian terakhir adalah penutup. Okey. Dan kemudian akhir sekali awak kena letakkan sebelah kiri bawah sekali laporan disediakan oleh. Okey, tulis nama awak dan juga tanda tangan dan bagi tahu mestilah kalau kita buat laporan mesti orang tu adalah setiausaha ataupun pelajar. Okey, pun boleh. Okey, so awak letak sini setiausaha apa. Okey, berkenaan dengan apalah macam tu. Okey. So hari ini kita akan buat tentang laporan pada aktiviti Hari Kemerdekaan. Okey, Hari Kemerdekaan. Okey. So untuk Hari Kemerdekaan ni, kita bincang dahulu lepas tu baru awak buat karangan dia. Okey. Bagi karangan kemerdekaan ni, cikgu biasanya dekat sekolah awak akan buat antara di luar ataupun di dalam dewan, betul tak? Di luar dewan contohlah dia lakukan dia lakukan aktiviti. Kalau dalam dewan mesti ada sajak ataupun tarian ataupun apa lagi biasanya kalau hari kemerdekaan. Mungkin drama, okey, drama pendek. Okey, pun macam tu juga kalau dalam dewan, betul? Tapi kalau di luar dewan pula, mungkin cikgu awak adakan pertandingan sukan dan sebagainya lah. Contohnya, so hari ni cikgu akan bagi dua cara untuk awak buat tentang karangan ni ya. Satu pengalaman di sekolah, satu lagi pengalaman di luar sekolah. So ini awak salin sebelum buat karangan tu. Okay. So, ini untuk pengalaman di sekolah. Okay. Pengalaman di sekolah, contohnya tadi awak ini untuk isi isi saja. Yang tadi tu, okay, untuk tajuk laporan apa yang patut kita letak? Tajuk dia mesti ada laporan. Okay, betul? Cikgu tulis huruf besar semua kerana cikgu tak ada garisan sini ya. So laporan apa? Apa tajuk dia yang sesuai kita lakukan kat sini? Sebab sini sempena Hari Kemerdekaan kan. Jadi laporan apa? Siapa boleh bagi cikgu untuk contoh? Laporan semasa Hari Kemerdekaan. Okey, laporan semasa laporan Hari Kemerdekaan. Semasa tak perlu. Kita letak Hari Kemerdekaan, boleh? Okey, contoh laporan Hari Kemerdekaan. Okey, laporan Hari Kemerdekaan apa? Ni macam tergantung, mesti ada lagi. Kena letak tengah-tengah kan? Okey, laporan Hari Kemerdekaan apa? Apa lagi patut kita letak kat situ? Macam tadi contoh yang cikgu berikan. Mana tadi contoh yang cikgu berikan? Laporan sempena Hari Kemerdekaan semasa kemerdekaan sempena. Laporan sempena Hari Kemerdekaan. Itu saja. Tak ada bagi tahu di mana. Apa nama sekolah. So biasanya tajuk ni kena bagi tahu macam tu. Okey. Awak kena letakkan laporan Hari Kemerdekaan. Okey. Sambung sini. Okey, laporan Hari Kemerdekaan sekolah. Okey, sekolah rendah macam tu. Awak kena letak macam ni. Okey, so laporan Hari Kemerdekaan Sekolah Rendah Aman Jaya macam tu. Okey, ini contoh. Cikgu bagi saja contoh untuk awak lakukan, awak tuliskan dia punya tarikh. Okey, bukan tarikh, dia punya tajuk. Okey, tajuk. So laporan Hari Kemerdekaan Sekolah Rendah Aman Jaya.
Okay, so cikgu akan bagi awak dua situasi. Okay, situasi yang pertama. Okay, situasi pertama adalah ini berlaku di sekolah. Okay, ni di dalam dewan. Boleh faham? Ni situasi di dalam dewan. Kita bincang dahulu nanti baru awak buat karangan. Okay, so situasi di dalam dewan sekolah ni, cikgu berikan isi dia, awak boleh tuliskan macam biasa dalam dewan kan, cikgu awak akan buat satu, mula-mula kena ada majlis. Okay, sorry, kena bagi tahu dulu tarikh sambutan bila. Okay, kena letak tarikh sambutan bila diadakan. Okay, bila diadakan. Biasanya untuk ya, ini salin. Isi, cikgu tengah bagi awak isi. Nanti baru buat karangan. Okay, tarikh sambutan. Okay, tarikh sambutan diadakan. Kan? Lepas tu awak bagi tahu apa lagi? Tempat. Okay, tempat di mana? Okay, awak boleh katakan di dalam dewan sekolah, tempat. Kemudian awak bagi tahu tujuan dia. Kenapa nak sambut hari kemerdekaan di sekolah? Untuk memperingati jasa-jasa ataupun tokoh-tokoh kemerdekaan untuk memerdekakan Malaysia. Okay? Ataupun memperingati pejuang apa? Pejuang-pejuang rakyat Malaysia yang inginkan kemerdekaan. Okay? Tanah Melayu dulu inginkan kemerdekaan. Lepas tu awak tulis tujuan, lepas tu awak tulis objektif. Okay, objektif apa? Objektif program. Okay. Apa tujuan dia? Biasanya kalau cikgu awak buatkan program macam ni, satu untuk mendekatkan lagi awak dengan hari kemerdekaan. So awak lagi tahu, awak lagi faham apa tu hari kemerdekaan. Okay. Dan juga untuk biasanya lagi objektif apa lagi? Objektif program. Objektif tu maksud dia tujuan. Kenapa kita kena sambut hari kemerdekaan? Sekolah awak kenapa nak buat macam tu? Okay. Lagi satu awak boleh kata untuk eratkan hubungan apa? Mengeratkan hubungan pelajar dan juga guru-guru macam tu. Okey, itu objektif. Boleh faham? Ya. Kemudian ini itu isi yang awak boleh nyatakan dekat perenggan pertama, iaitu di sini mesti pendahuluan. Objektif program ini awak tulis kat pendahuluan . Okey. So kemudian isi yang seterusnya, okey, perenggan seterusnya awak bagi tahu. Okey, biasanya kalau pelancaran kan. Okey, kalau pelancaran mesti cikgu awak suruh awak nyanyikan lagu negaraku, lagu sekolah dan sebagainya, betul? Okey, so yang tu awak tambah untuk bagi tahu lah sebelum memulakan aktiviti, okey, awak dikendaki menyanyikan lagu negaraku ke apa ke untuk menghayati lagi hari kemerdekaan pun boleh. Boleh faham? Dan juga mesti ada majlis pelancaran. Siapa yang melancarkan majlis ni mestilah guru besar awak. Okey, guru besar awak. Kemudian dia akan bagi ucapan, betul? Majlis pelancaran, ucapan, kemudian akan nyanyi lagu patriotik. Okey, boleh? Ni isi-isi yang cikgu bagi ya. Dan seterusnya, okey. Awak boleh katakan dekat sini, okey, ni mesti wajib mengibarkan aktiviti yang wajib kan, mengibarkan jalur gemilang. Jalur gemilang, bila awak sebut nama dia, awak tulis nama dia ni, awak kena huruf besar. Okey, mesti huruf besar. Boleh Darwish, bila solat. Okey, so mengibarkan jalur gemilang, kemudian awak bagi tahu situ di mana kita awak akan mengibarkan jalur gemilang. So biasanya dekat kawasan sekolah, betul?
kawasan sekolah. Mungkin awak sekolah awak ikatkan bendera tu di tepi pagar sekolah ke, okay, untuk menghayati lagi. Okay, itu maksud dia kawasan sekolah. Ataupun sekolah awak ikat bendera tu di kelas-kelas macam tu. So mengibarkan Jalur Gemilang di mana? Awak bagi tahu kawasan sekolah pun boleh ataupun di dalam dewan pun boleh awak katakan. Okay. Dan juga awak boleh katakan macam ni, di dalam kelas. Okay, di dalam kelas maupun pejabat. Okay, pejabat guru lah. Boleh? Cikgu nak semua kena buat lah. Cikgu tak ada orang hantar lagi. Kalau siapa tak nak hantar, cikgu tak nak ajar minggu depan. Minggu depan masih lagi buat yang ni sampai awak hantar dengan cikgu, baru cikgu mulakan karangan lain pula. Okay, seterusnya awak boleh katakan ada pertandingan yang diadakan. Okay, contohnya pertandingan pidato. Okay, pertandingan pidato ataupun kalau awak tak nak pidato tak apa, awak boleh katakan pertandingan mengarang. Okay, mengarang karangan pun boleh. Okay, mengarang karangan. Kemudian awak boleh katakan kuis pun boleh. Kuis akan diadakan juga. Okay, kuis tentang hari kemerdekaan lah. Ataupun syarahan. Dan juga pertandingan reka. Ataupun awak boleh katakan pertandingan reka cipta jalur gemilang. Jalur gemilang. Ataupun awak boleh katakan pertandingan mewarna pun boleh. Okay, mewarna ataupun melukis poster. Okay, melukis poster. Macam tu. Menghias kelas. Boleh? Boleh awak tambahkan. Mina kata situ menghias kelas pun boleh. Pertandingan menghias kelas. Cikgu terima. Oh, tapi ni dikata dalam dewan sekolah kan? Amina, dalam dewan sekolah. Dalam dewan sekolah maksud dia untuk menghias kelas tu nanti cikgu bagi yang untuk luar kelas pula. Okey? Yang tajuk awak ni untuk yang situasi luar sekolah. Ya. So ini maksud dia apa yang diadakan pada dalam ni lah, dalam dalam dewan. Okey, dalam dewan sekolah. Okey. Seterusnya timer dah ada dah. Okey, cepat sikit salin lah. Nanti tiba-tiba timer dah tak ada, cikgu tak boleh nak tulis balik. Okey, seterusnya kita pergi untuk majlis penutup pula. Ceramah. Mesti ada ceramah kemerdekaan. Biasanya siapa yang bagi ceramah? Mestilah tokoh-tokoh kemerdekaan ataupun awak boleh katakan siapa yang lebih mengenali tentang kemerdekaan. Okey, contohnya macam awak punya guru sejarah. Okey, dia akan bagi ceramah supaya awak lebih mengenali tentang kemerdekaan. Macam tu Ataupun adakan pameran. Biasanya mesti cikgu awak letak pameran kemerdekaan lah supaya awak boleh kenal, oh yang ni adalah Tunku Abdul Rahman, yang ni adalah Tunku Abdul Razak, macam tu. Okey, tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh untuk dapatkan kemerdekaan pada tanah Melayu zaman dahululah. Okay, kemudian awak bagi tahu sini majlis penutup. Mesti ada majlis penutup. Okey. Majlis penutup biasanya guru besar akan cakap, okey, majlis akan ditutup dengan apa? Okey, so mungkin ceramah terakhir ke, okey. Majlis penutupan. Okay, majlis penutupan ataupun awak boleh katakan sini dengan penyampaian hadiah. Okey, biasa untuk siapa pemenang pengarap, itulah pertandingan-pertandingan yang diadakan tadi. Okey, so penyampaian hadiah ataupun jamuan. Okey, ini biasanya mesti ada jamuan untuk guru-guru lah. Okay, biasanya kalau pelajar dia akan suruh awak pergi ke kantin untuk makan, macam tu saja. Okay.
Kemudian awak kata untuk ini, pastikan ini adalah perenggan terakhir lah. Ini adalah kesimpulan, bukan kesimpulan. Dekat sini penutup lah. Perenggan terakhir. Okay, ini dalam perenggan terakhir. Awak tuliskan. Pastikan ini adalah ayat awak, perenggan terakhir. Dalam perenggan terakhir, awak letakkan kat sini. Okay. Masa majlis berakhir. Okay, masa majlis berakhir ataupun awak tulis sini kesimpulan. Kesimpulannya apakah yang awak dapat ataupun apakah pelajar dapat daripada ni. Daripada aktiviti ni. Macam tu, kesimpulannya awak boleh katakan sini aktiviti memberi kebaikan kepada murid dan guru. Okay. Lepas tu awak kena letak situ harapan awak. Okay, harapan awak apa tentang ni? Awak berharap bahawa aktiviti ini akan diadakan lagi tahun hadapan, macam tu. Agar pelajar sentiasa mengingati hari kemerdekaan. Boleh faham? Okay. Yang dilaporkan oleh tu dekat bawah sekali. Yang ni untuk isi saja. Cikgu bagi tahu isi saja. Yang tu nanti, yang tu kita bincangkan nanti. Okay. So ini ada dua situasi. Cikgu bagi yang pertama ni situasi dalam sekolah. Okay, ini situasi dalam sekolah. Kena hantar bila? Kena hantar sebelum minggu depan, kelas minggu depan. Cikgu bagi masa panjang kan, 1 minggu cikgu bagi. So cikgu harap kali ni awak hantarlah karangan awak pada cikgu. Yang hantaran cikgu Darwish dengan Puvanes je. Puvanes nanti cikgu bagi balik dekat awak sebab cikgu rasa susah lah nak tanda guna gambar. Boleh tak nanti awak semua hantar dengan cikgu karangan ni dalam bentuk Microsoft Word. Type punya, yang bertype. Sebab kan susah untuk cikgu kenal pasti masalah apa kesalahan awak. Kalau gunakan gambar, cikgu tak dapat nak garis, lepas tu nak tulis ayat-ayat dia, apa patutnya buat pembetulan. Tak reti. Kerja sekolah awak kan guna tu juga, tak ada ke? Bukan. Maksud cikgu yang ni. Microsoft Word. Awak pernah buka tak Microsoft Word? Okay, kejap cikgu share dekat awak. Sekejap. Yang lain sekejap ya, cikgu share dekat awak macam mana. Sekejap Ni Microsoft Word, takkan tak pernah guna Microsoft Word ni, yang ni. Nampak kan kat skrin? Cikgu bagi tunjuk awak. Ni contohnya. Ini adalah karangan budak form 3 lah. Dia bagi cikgu macam ni. So jadi nanti cikgu boleh tanda apa kesalahan dia. Cikgu boleh gariskan dan sebagainya lah. Jadi cikgu harap boleh tak awak buat macam ni, pakai guna Microsoft Word ni. So senang nanti cikgu ni. So bila awak hantar nanti, hantar melalui WhatsApp pun boleh. File tu. Awak guna ni, hantar guna WhatsApp. Boleh faham tak? Macam cikgu hantar kat awak kan file kan, bentuk file. So macam tu juga awak hantar pada cikgu. Boleh? Cuba sebab kita sekarang ni awak dekat dalam dunia teknologi yang serba moden. Jadi awak kena juga gunakan kaedah teknologi macam ni lah. Kalau awak gambar susah, cikgu tak dapat nak tanda. Okey? Boleh? So cikgu harap korang buat macam tu lah. Okey, ni tadi. Okey, seterusnya. Okay, semua sudah sana yang ni. Cikgu nak bagi lagi satu situasi pula. Yang ni untuk pengalaman di luar sekolah. Awak pilih mana satu. Ini situasi dalam dewan sekolah.
Lagi cikgu bagi ni untuk yang di kawasan luar sekolah. Ke awak nak yang ni saja pun boleh? Okay, tak apalah cikgu bagi ni saja. Tapi nanti cikgu nak awak pelbagaikan karangan kan? Sekejap ya. Cikgu bagilah juga supaya awak faham macam mana nak buat. Okay, nanti log in balik ah. Masa dah nak habis. Internet cikgu slow. Sekejap ya. Okay, so ni situasi yang pertama. Awak boleh katakan situasi yang ni. Okay, situasi yang kedua pula cikgu bagi awak. Siapa nak pergi solat dahulu. Nanti masuk balik. Sementara cikgu masih lagi tulis ni.